Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita meneruskan siri para Nabi dan para Rasul. Saya tahu siri ini ramai yang menunggu, ramai yang menanti-nantikan kisah yang kita akan bincang pada hari ini, iaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kisah Nabi Yusuf ni, ingat, Nabi Yusuf dilahirkan dalam keluarga yang sangat baik, keturunan yang baik, keluarga yang baik. Kita tengok macam mana Nabi Yusuf, ayahnya seorang Nabi dan Rasul, datuknya seorang Nabi dan Rasul, bahkan moyangnya seorang Nabi dan seorang Rasul. Nabi Yusuf ibn Nabi Yaqub ibn Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Bayangkan, ayah Nabi dan Rasul, datuk seorang Nabi dan Rasul, moyangnya seorang Nabi dan Rasul. Luar biasa. Kita susah nak jumpa ayah ulama, anak ulama, susah sangat nak jumpa. Ayah ulama, datuk ulama, moyang ulama, itu pun susah kita nak jumpa. Alhamdulillah, Nabi Yusuf Allah berikan satu keturunan, satu kelebihan, yang mana dia dikelilingi oleh keluarga yang sangat baik, nasab yang baik, keturunan yang baik. Maka Nabi Yusuf ni kita kena ingat, anak kesayangan kepada Nabi Yaqub alaihi salam, dan bahkan anak yang rapat kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Maka satu hari kita tengok satu kisah yang mana Allah rakamkan dalam Quran, bila mana anak kesayangan ini, anak yang paling rapat, berlaku sesuatu benda, mesti dia akan ceritakan kepada ayahnya. Itulah yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Maka bila mana Nabi Yusuf bermimpi satu hari, maka dia pergi jumpa dengan Nabi Yaqub. Bagi tahu kepada Nabi Yaqub, ya abati. Allah rakamkan dalam Quran bagaimana dialog di antara Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Maksud dia apa? Ra'aituhum li sajidin, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah rakamkan dialog Nabi Yusuf alaihi salam. Ya abati, wahai ayahku, sesungguhnya semalam aku bermimpi yang aku melihat sebelah bintang, dan aku melihat juga di sana adanya matahari serta bulan. Mereka tunduk sujud hormat kepadaku, wahai ayah. Apa maksudkan itu, wahai ayah? Maka Nabi Yaqub, kepakaran Nabi Yaqub adalah menafsir mimpi, mentakwil mimpi. Maka bila mana Nabi Yaqub dengar yang anak kesayangannya Yusuf alaihi salam mimpi nampak 11 bulan, matahari serta bulan tunduk sujud kepadanya, ketika itulah Nabi Yaqub kata kepada anaknya, la taqsus, jangan kamu ceritakan apa yang kamu mimpi ini kepada ikhwatika, kepada saudara-saudara kamu, itu adik-beradik kamu. Jangan kamu ceritakan. Kerana apa? Kerana kata Nabi Yaqub, aku khawatir ada hasad dengki, ada rancangan jahat ke atas kamu, wahai Yusuf. Dan ketika itulah hanya dia macam tu sahaja. Apa makna dia? Ada dua makna. Makna pertama, Nabi Yaqub tahu yang anaknya Yusuf alaihi salam satu hari nanti akan menjadi satu orang manusia yang dipandang mulia, Allah angkat darjatnya. Nombor dua maknanya, Nabi Yaqub tahu anak-anak lain cemburu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dia tahu, dia perasan. Sebab apa? Dia seorang Nabi, dia seorang Rasul. Seorang Nabi dan seorang Rasul mestilah bijak, cerdik. Dia tahu dan dia perasan benda macam tu. Sebab itulah Nabi Yaqub bagi tahu kepada anaknya Yusuf, diamkan diri, jangan ceritakan. Kerana dia tahu anak-anak yang lain ada perasaan hasad dan dengki. Bahaya sifat hasad dan dengki ini. Kerana daripada perbuatan hasad dan dengki inilah boleh menyebabkan manusia bunuh sesama manusia. Tengok macam mana Iblis, Qabil dengan Habil dan sebagainya. Maka anak-anak yang lain, adakah mereka baru saja dengki dengan Nabi Yusuf? Tidak. Mereka ni sebenarnya dah lama dengki dengan Nabi Yusuf, dah lama dendam dengan Nabi Yusuf. Hanya pendam-pendam, bila mana hasad dengki itu menebal, menyebabkan tiba-tiba pecah hasad dengki, sehinggakan mereka melakukan suatu perkara yang mereka tak sangka. Sebab itulah satu hari kumpul anak-anak kepada Nabi Yaqub kecuali Nabi Yusuf. Mereka berkumpul, berbincang macam mana nak buat dengan Nabi Yusuf. Kita tengok ayah kita asyik-asyik Yusuf, apa-apa Yusuf, dekat dengan Yusuf dan sebagainya. Maka di antara cadangan yang mereka bagi adalah untuk membunuh Yusuf. Tapi ada di antara mereka tak sanggup nak bunuh Yusuf, macam jahat sangat nak bunuh Yusuf. Dan mereka bagi cadangan yang kedua, untuk campakkan Yusuf dalam telaga. Maka ketika itu jugalah mereka pergi jumpa dengan ayahnya Nabi Yaqub, bagi tahu kepada Nabi Yaqub, wahai ayah,
sesungguhnya kami adik-beradik nak keluar pergi bermain dan kami nak bawa Yusuf. Biasa anak dekat dengan ayah, anak manja, anak bongsu kan, nak bawa keluar kena minta izin ayah dulu. Itulah yang berlaku kepada anak-anak Nabi Yaqub. Minta izin kepada Nabi Yaqub. Wahai ayah, kami nak keluar dan kami nak bawa Yusuf bermain bersama dengan kami. Ayahnya Nabi Yaqub, dia tahu dan dia berasa satu perasaan tak sedap hati. Nabi Yaqub kata, kalaulah kamu pergi dan bawa Yusuf, aku khawatir kamu bermain-main, kamu leka tak jaga Yusuf sehingga kan Yusuf dimakan dengan serigala. Ketika itu serigala banyak di kawasan itu. Maka kata anak-anak kepada Nabi Yaqub, wahai ayah, jangan risau, kami ramai dan kami akan jaga Yusuf dengan baik. Maka bila mana kata macam tu, pergilah mereka bawa Nabi Yusuf alaihi salam. Apa tujuan dia? Satu, untuk mencampak Nabi Yusuf dalam telaga. Maka bila mana sampai di tempat itu, terus mereka tak fikir lama, tak fikir panjang, tak menghabiskan masa, mereka terus mencampak. Sebelum campak, mereka ambil dulu baju Yusuf. Ambil baju Yusuf dan mereka mencampak Nabi Yusuf alaihi salam dalam telaga itu. Telaga lama, telaga buruk. Dan kata para ulama ketika itu Nabi Yusuf masih lagi kecil, 8 ke 9 tahun. Maka bila mana mereka ambil baju Yusuf dan mereka macam, kalau kita balik macam ni takut ayah kita tak percaya. Maka mereka ambil darah-darah daripada binatang, mereka calik-calikkan darah itu kepada baju Yusuf alaihi salam. Cuma mereka lupa nak koyakkan baju Yusuf. Maka dibawa. Bila mana dekat dengan rumah Nabi Yaqub, dekat dengan rumah mereka, mereka berlakon bersedih, lakon bersedih. Makin dekat makin sedih. Bila mana sampai di rumah, mereka menangis, bagi tahu kepada Nabi Yaqub, wahai ayah, sesungguhnya Yusuf telah pun dimakan oleh serigala. Menangis mereka kesedihan, nak menunjuk yang mereka sedih kehilangan adik mereka. Adakah Nabi Yaqub percaya? Tidak. Nabi Yaqub tak percaya kata-kata daripada anak-anaknya. Bahkan Nabi Yaqub kata, sesungguhnya kalianlah yang tahu akan yang hak dan yang batil, dan aku meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Nabi Yaqub ni bijak. Dia tengok baju Yusuf, bajunya tak koyak. Yang kedua, kalau serigala makan Yusuf, serigala ni kalau dia makan, tak makan semua, mesti akan tinggal sisa, mesti akan tinggal tulang ataupun kepala ataupun bahagian kaki, tak akan makan semua punya, mesti dia orang akan bawa balik. Itu mereka kantoi dengan Nabi Yaqub. Maka bermula detik itulah Nabi Yaqub mula rindu dengan Nabi Yusuf. Rindu dengan Nabi Yusuf, kesedihan, menangis dan sebagainya. Maka bila mana Nabi Yusuf, kita kembali kepada Nabi Yusuf, apa yang Nabi Yusuf buat bila mana dalam telaga? Maka tak lama daripada itu, datang satu rombongan berdagang. Mereka kehausan, mereka nak air. Dan mereka melihat ada telaga, tapi telaga lama, tak apa, mereka mencuba. Dan mereka pun masukkan baldi. Biasa baldi kan, kalau kita nak ambil air, besar mana baldi? Mesti kecil je baldi. Baldi yang kita tengok biasanya kan. Bila mana mereka masukkan baldi, tunggu lama sikit. Nabi Yusuf bila mana lihat baldi, apa Nabi Yusuf buat? Seorang Nabi yang bijak, Nabi Yusuf naik di atas baldi. Ingat, sebab itulah ulama bila mana dia baca kisah Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf naik dalam baldi, sesungguhnya kalaulah Nabi Yusuf masih lagi sangatlah kecil, 1-2 tahun, susah nak faham, susah nak fikir naik ke tak kan. Budak 1-2 tahun macam mana? Tapi kalau budak 8 ke 9 tahun, tak besar mana, tak kecil mana, tapi boleh fikir, dia akan terus naik di atas baldi. Menyebabkan pedagang tadi merasa baldi macam berat, dia menyangka itu air, adanya air. Dia tarik tali itu. Maka bila mana sampai di atas, salah seorang dalam kalangan mereka melihat, haza gulam, ini satu budak yang cantik, yang tampan dan sebagainya. Ketika itulah mereka dapat satu idea, kita jual budak ini dekat bandar. Maka dibawalah Nabi Yusuf alaihi salam ke bumi Mesir. Maka di sanalah Nabi Yusuf dijual dan dibeli oleh seorang raja Mesir ketika itu. Maka Raja Mesir itu bawa Nabi Yusuf balik ke istana dan ditunjukkan kepada isteri-isterinya, wahai kalian jagalah budak ini dengan baik. Itu pesanan raja kepada isteri-isteri dan semua penduduk istana ketika itu. Sebab itulah apa yang raja itu makan, itulah Nabi Yusuf makan. Apa raja itu pakai, itulah Nabi Yusuf pakai. Di mana raja tidur, maka di situlah Nabi Yusuf tidur. Dijaga dengan sangat baik, seolah-olah menjadi anak angkat kepada raja ketika itu.
Maka bila mana Nabi Yusuf daripada 8 ke 9 tahun duduk dalam istana, membesar dengan sangat baik, maka bila mana remaja, wajahnya makin tampan, famous. Satu istana tahu ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka bila mana salah seorang isteri, tengok salah seorang isteri kepada raja itu, bila mana makin lama dia melihat, makin lama dia memerhati Nabi Yusuf, makin tampan, satu hari dia tak tahan. Maka dia memanggil Nabi Yusuf untuk masuk ke dalam biliknya. Wahai Yusuf, masuk ke dalam bilik aku. Salah seorang isteri raja itu terus menutup pintu-pintu dalam bilik itu. Bilik itu adanya 8 pintu untuk keluar masuk. 8 pintu. Wahai Yusuf, aku telah pun bersedia untuk kamu. Sampaikan baju belakang, bahagian belakang Nabi Yusuf terkoyak. Bila mana kawan-kawan isteri raja tengok tadi Nabi Yusuf lalu, ini bukan manusia, ini malaikat. Sehingga kan dia terhiris tangan dia sendiri. Itu pun tak perasan.